Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak tengok tajuk masih lagi dalam nutrisi dan teknologi makanan iaitu 2.2 keperluan nutrien oleh tumbuhan. Okey, sebelum tu kita tengok dulu pengelasan nutrien ya. Okey, nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan ni terbagi pada dua lah. Satu makronutrien dan yang kedua ialah mikronutrien. So, tengok betul-betul ya. Yang ni makro, yang ni mikro ya. M-I-K, ni M-A-K. So, makronutrien ni adalah nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan ya dalam kuantiti yang banyak. So, contoh ni ada kat bawah lah ya. Nitrogen, magnesium, oksigen, fosforus, kalsium, karbon, kalium, sulfur dan hidrogen. Okey, manakala mikronutrien pula, nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang kecil. Ya. Contoh, boron, molybdenum, ferrum, mangan, kuprum dan zinc. Ya. So, ni yang cikgu cakap tadilah. Ya. So, makro ni maksud dia besar sebenarnya. Ya. Jadi, kita pernah dengar ya, pasaraya makro. So, makro ni dia besar lah. Ya, unsur ataupun mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang besar. Ya. Jadi, contoh dia ya, ialah tengok satu-satu ya, satu persatu ya, contoh dia dan fungsi dia. So, nitrogen ya, dia boleh ya mensintesiskan protein ya, klorofil, enzim dan asid nukleik. Dia juga membantu pertumbuhan dahan dan daun, meningkatkan pengeluaran buah dan biji benih. Okey. Itu bagi nitrogen lah. Kalau fosforus, dia akan mensintesiskan protein dan asid nukleik. Sintesis ni maksudnya menghasilkan lah ya. Menggalakkan pembahagian sel untuk penghasilan bunga dan buah. Itu untuk fosforus ya. Okay, kalium pula, dia mensintesiskan protein, menggalakkan pembahagian sel tumbuhan, dan memperkuatkan daya ketahanan terhadap jangkitan penyakit. Okey. Jadi tiga ni memang antara yang terpenting lah ya, sampai ada baja NPK. Okay, P dalam bahasa Inggeris untuk term for phosphorus. Kita bahasa Melayu F ya. Bahasa Inggeris dia guna P, phosphorus ejaan dia ya. So, yang seterusnya adalah magnesium, iaitu komponen penting dalam klorofil. Okey, kalium pula untuk mensintesiskan gentian gelendung semasa pembahagian sel. Ini semasa proses mitosis ya. Membantu pertumbuhan meristem hujung pucuk dan akar ya. Dan sulfur pula mensintesiskan protein dan klorofil, membantu perkembangan buah dan menggalakkan pembahagian sel tumbuhan. Oksigen pula terlibat dalam respirasi dan respirasi sel tumbuhan untuk menghasilkan tenaga. Manakala karbon dan hidrogen membina gula atau kanji semasa fotosintesis dan juga dapat membina selulosa ya. So itu adalah kepentingan unsur daripada makronutrien. Okey, mikronutrien pula ialah unsur ataupun mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang kecil. Contoh dia kita dah tengok tadi iaitu boron. Tujuan dia untuk mensintesiskan klorofil dan dinding sel. Kedua, membantu pembentukan buah dan biji benih. Ketiga, seterusnya kita tengok ialah ferrum, ya, iaitu membantu pertumbuhan bahagian pokok yang muda dan membantu respirasi sel ya. Okay, bagi kuprum pula, dia terlibat dalam proses fotosintesis dan respirasi. Manakala molybdenum untuk mensintesiskan protein dan membantu pertumbuhan tumbuhan. Okay, mangan pula terlibat dalam fotosintesis dan respirasi. Dan dia juga membantu pembentukan asid amino. Asid amino ni apa membantu dia membina sel-sel badan dia lah ya. Dan zinc membantu sintesis protein dan pembentukan klorofil dan dia juga membantu pembentukan daun.
Ini adalah unsur mikronutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang kecil. Jadi kamu kena ingatlah ya maksud makro dan mikronutrien serta contoh-contoh dan fungsi dia ya. Okey, kita nak tengok kesan kekurangan ya. Unsur-unsur makro tadi ya, yang antara yang penting ialah nitrogen, fosforus dan kalium terhadap pertumbuhan dia. Okay, kalau tumbuhan yang sihat, anda boleh tengok gambar ni ya. Okay, lengkap ya dengan buah, dia ada buah ya. Dia ada bunga yang besar dan cantik. Daun dia tumbuh sihat, hijau dan besar. Okay, akar dia pula akar yang penuh ya. Jadi ini adalah tumbuhan yang sihat, tumbuhan yang normal, di mana batang dia sangat kuat ya. Daun dia di bahagian atas kecil lah sebab pucuk ya. Dan berwarna hijau muda, hijau cantik tu ya. Dan bahagian bawah dia besar serta berwarna hijau tua ya. Dia ada bunga, dapat menghasilkan bunga dan juga buah secara normal. Dan akar dia juga ya, kalau kamu tengok ini akar yang normal, sihat ya. So ini adalah ciri-ciri tumbuhan yang sihat. Okay, macam mana ya ataupun apa kesan dia tumbuhan yang kekurangan nitrogen. Kita tengok gambar yang kedua ni ya. Dah beza dengan gambar yang pertama. Okey, kalau kamu tengok ya, daun di atas dia kecil dan dia mudah gugur, bahagian pucuk lah. Okey, dia masih ada bunga tapi kamu tengok warna daun dia dah berwarna kekuningan. Buah dia pun dah sedikit. Ada tapi tak banyak lah. Macam ni katalah ada 2, dia ada separuh daripadanya ya. Jadi pertumbuhan dia terbantuk lah kalau ada kekurangan nitrogen. Okey, batang dia pula lemah, maksudnya mudah patah ya. Daun di bahagian atas iaitu bahagian pucuk dia kecil dan mudah gugur. Sedangkan pucuk ni tepat dia menghasilkan lebih lagi daun-daun dia ya. Okey, di bahagian bawah pula berwarna hijau pucat ataupun kekuningan ya. Itu menunjukkan kurangnya klorofil ya, ataupun kita panggil klorosis. Bila kurang klorofil, kuranglah proses fotosintesis. Maka kuranglah pembinaan sel-sel dia ya. Okay, penghasilan bunga tu masih ada, bunga dan buah masih ada tetapi kurang, terbantut ya. Dan pertumbuhan akar dia masih lagi normal. Ini kamu boleh tengok sekitar kamu lah. Kalau daun tu ya jelas ya berwarna kekuningan ya, buah dan bunga dia ada tapi kurang, itu menunjukkan dia kekurangan nitrogen ya. Okey, bagaimana pula kalau dia kekurangan fosforus? Okey, tengok ya. Daun dia bahagian atas ya berwarna ungu. Di bahagian bawah ni macam melecur ya, sedikit dan menggerengkuk ke atas kan. Tengok akar dia sikit. Pertumbuhan akar dia merosot. Jadi pertumbuhan-tumbuhan yang kurang fosforus ni dia bantut. Dia lambat membesar, dia lambat matang. Batang dia dah tentu lemah lah ya. Daun di bahagian atas kecil berwarna ungu. Daun di bahagian bawah hijau kebiruan bergulung. Di tepi daun ya berwarna perang yang bergulung tu. Perang ni tak sihat lah ya. Penghasilan bunga dan buah langsung tak ada, terhenti. Dan pertumbuhan akar juga merosot. Ini bagi tumbuhan yang kekurangan fosforus ya. Okay, kalau kekurangan kalium pula anda boleh tengok ya. Daun dengan tisu dia mati di tepi daun. Ya, nampak tepi-tepi dia dah nampak macam mati ya. Pertumbuhan-tumbuhan terbantut ataupun mati sebelum matang. Okey. Batang dia juga lemah. Daun di bahagian atas bertumpuk perang. Ujung bergulung dan klorosis. Ya, mana kurang klorofil ya. Kurang buat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Daun di bahagian bawah layu dengan tisu mati di tepi daun. Penghasilan bunga berkurangan dan penghasilan buah terhenti. Bunga ada tapi kurang. Buah langsung tak ada ya. Dan daun dia macam terbakar tu. Ini kalau kamu tengok pada pokok yang begini, maknanya dia kekurangan kalium. Okay, sama juga pertumbuhan akar dia juga tidak normal ya, kurang. So ini adalah kesan ya kekurangan nitrogen, fosforus dan kalium terhadap pertumbuhan-tumbuhan ya. Sebab itu baja kimia
ada baja kimia yang di dalam dia ada unsur-unsur tiga-tiga ni lah, iaitu kita panggil baja NPK. N tu nitrogen, P tu phosphorus, ejaan bahasa Inggeris guna P, dan K ialah kalium. Untuk mengatasi masalah tiga unsur yang penting inilah, ya. Itu saja tentang tajuk pada kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton, ya. Cikgu harap video ini dapat membantu kamu memahami tajuk pada kali ini. Sila tekan butang subscribe dan like, ya. Bagi yang belum lagi menekan butang subscribe, sila buat demikian sebagai tanda sokongan kamu pada cikgu. Jumpa lagi untuk video seterusnya. Assalamualaikum.